Bukit Fraser atau Fraser Hill merupakan salah satu destinasi pilihan buat mereka yang mahukan pengalaman percutian dingin tanpa perlu meninggalkan negara. Tasik The Mines. Ada juga yang mengatakan bahawa di sini ada kes lemas yang mana mayat tidak dijumpai sehingga kini. Apa yang menarik mengenai Tasik Mines di Seri Kembangan Selangor ni adalah tasik ini sangat-sangat dalam di bahagian tengahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dalam channel Serah Tugu. Okey, seperti biasa kita kembali ke Sembang Serang Santai. Okey, malam ni kita ingin bercerita tentang tasik yang paling dalam di dunia, iaitu terletak di Malaysia lah, di Selangor. Ramai yang tak tahu yang kita dengar kita ada tasik yang terbesar, terdalam di dunia, dengan kelebaran dia panjang dia adalah 2 km dan kelebaran dia adalah 1 km. Kedalamannya hampir 200 meter bersamaan dengan separuh KLCC atau setinggi Pasir-Puri 52 tingkat lah. Okey, tasik ini asal dia adalah bekas lombong biji timah. Itu datangnya daripada saudagar daripada Arab kan. Arab. Lepas tu pada abad tahun yang ke-10. Yang ke-10 kan. Yang ke-10. Lepas tu pindah kepada saudagar Siam. Dan dia biasalah orang-orang ni benda, orang sebelah sana datang sini mencari hasil biji timah di negara kita lah. Jadi misteri yang terdapat kalau kita tengoklah misteri yang terdapat di tasik ni, kadang tu kita tak tahu apa yang ada dalam tasik ni. Kita tak tahu apa yang ada, misteri yang ada ni. Kalau kita tengoknya dalam dia tu, tasik tu adalah anggaran sekotak Manchester tak, lori tu. Lori tu kalau kita tengok dia ada sebesar kotak mancis je dalamnya. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita nak tengok tasik ni di tengah-tengahnya menghubungkan antara tasik di sebelah North and South North and South, iaitu bahagian utara. Dia maknanya dua lah, tasik yang sebelah utara dan sebelah selatan, dan titik kedalamannya di antara bangunan Sapura ke simpang Seri Kembangan. Betul tak? Titik yang paling dalam lah, yang dia orang ukur 200 meter tu. Alamak, kalau cuba bayangkan, kalau jatuh kat dalam tu memang tak akan jumpa lah mayatnya. Kalau 200 meter. Jadi banyaklah benda yang boleh kita cerita pasal misteri yang ada dekat tasik tu. Sekarang ni pun dulu sebagai lombong biji timah, sekarang ni di perhampiran dengan tasik tu, dia terdirinya golf club, shopping mall, Pasir-Puri mewah kan yang terletak kat kawasan tu. Jadi tempat tu jadi pemancing lah. Yang suka pemancing, tapi orang tak tahu yang dalam tu ada yang pernah kita cakap dulu, ada ikan apa? Arapaima ada dalam tu. Biasa tasik Kenyir pun ada. Tasik Demai pun ada. Sebab ada cerita-cerita yang menunjukkan, ada yang cerita, tak tahulah dongeng ke apa, mitos ke, dalam tu pun dia ada ternampak juga ikan yang besar seperti bass, yang orang nampak lah dalam tu. Tapi sekarang ni The Mines tu, The Mines tu, dia ada bas 2 alam. Bas 2 alam ada, boleh tiket dia RM30 naik. Dia daripada atas
bas, lepas tu turun dalam air. Oh, macam kat Melaka. Kat Melaka ke? Melaka luar ni. Melaka, Kuala Terengganu ada bas dua alam tu. Cuba bayangkan, bas dalam tu, lepas tu turun ke dalam air. Tapi kalau nak kira, bagi saya tak ada safety pun. Sebab dua alam, bas turun dalam air macam tu. Kalau siap hari tenggelam, dah tenggelam dalam tasik yang paling dalam di 200 meter di dunia. Jadi itulah sebersikit berkaitan dengan tasik The Mines. Okey. Kisah saya nak cerita kisah ni. Saya pernah pergi The Mines berulang-ulang kali lah. Dia terletak di Sedang, Selangor. Kemarin ni Sedang. Di Sedang, Selangor. Dulu sebelumnya ada komplek mall yang paling besar, yang mall apa yang berkaitan dengan dia tu. The Mines ni adalah tempat yang selalu orang pergilah. Maknanya dia besar juga lah. Sekarang ni hampir sunyi lah, tak ada orang yang pergi. Zaman saya pergi dulu The Mines ni, saya tak pernah terfikir lalu ikut tasik tu. Tak pernah terfikir yang tasik itu terdalam di dunia. Oh, maknanya macam biasa kan? Yang biasa. Saya turun train. Senseng komuter Kajang rasa tak silap. Dia Kajang tu rasa situ. Turun jalan kaki, lalu Pasopuri memang kondominium. Lalu masa tu baru dia orang buat. Lalu dia antara sebelah sini ke sebelah sini, kena lalu ikut bawah, ada jambatan yang melintasi tasik. Oh, yang ni dalam mall? Bukan dalam mall lagi, kat luar. Kat luar. Nak pergi ke mall tu lalu kat jambatan. Jambatan tu buat dengan kayu. Buat dengan kayu. Jadi duduk kat situ lepak, main ayam kaki. Ayam kaki, bagi ikan makan. Tak sedar lah, dalam tu adalah tasik paling dalam di dunia. Kalau tahu tak berani nak duduk atas jambatan tu. Jadi benda tu duduk main tengok gurau-gurau, tolak aku tolong kau. Kalau tahulah tak main gurau kat situ. Masa tu tak tahu lagi itu adalah tasik yang terdalam di dunia. Lepas tu pergi mall, dalam tu ada apa nama? Yang apa kat dalam tu? Kita apa Adam yang kita naik tu? Cruise. Cruise. Dalam tu ada cruise antara North Lake dengan South Lake kan. Dia berhubungkan antara tengah tu adalah shopping mall, betul tak? Okey, shopping mall. Pernah lah sekali tu naik cruise ke dalam tu, pergi ke tasik tu. Pergi dalam tasik tu lah. Dari mall turun pergi keluar. Okey, memang kalau kita duduk dalam cruise tu, atas cruise tu memang kita nampak luas tasik tu. Jangan luas. Tapi masa tu tak terbayang yang tasik tu terdalam, hanya dalam 2-3 meter je dalam tu. Lepas tu jalan dalam agak dia tak lama, dalam 20 minit macam tu. Dalam 10 minit hujan. Oh, hujan lebat. Tengah dalam tu hujan lebat. Oh, gitu. Naik cruise. Cruise semua tak jalan ni. Goyang. Kalau lah terbalik tu. Lepas tu ketika tu guru hujan lebat, angin kuat. Kalau lah tahulah dalam tu ada apa, ikan besar, memang tak beranilah nak masuk. Kalau sekarang ni pun kalau tahu rasa tak naik tak akan naik kot. Dah naik tak? Dah naik cruise. Sebab dia dah tahu kan, ialah lombong yang terbesar di dunia. Main kapal cruise besar tu, binatang apa yang ada kat dalam tu. Jadi ada juga pemancing yang kisah dia nampak dia tengah mancing ni kisah kita ambil dari YouTube juga, dari channel lain. Dia cerita masa dia mancing tu, dia nampak ada ada bayang-bayang hitam yang menyerupai perempuan dalam air. Itu petang senja. Itulah
kisah kadang-kadang benda yang kita nampak ni selalunya ada benda-benda yang mistik, betul tak? Jadi itulah kisah The Mice Wonderland, tasik yang paling dalam di dunia. Okey, ada cerita lain yang untuk disampaikan? Okey. Cerita saya ni kisah Fraser Hicks. Okey. Fraser Hicks ni asal nama dia daripada seorang lelaki daripada luar negara. Scotland kan? Scotland. Louis James Fraser. Fraser. Saya tak apa nak cerita dia. Okay, tapi saya cerita tak apa pasal Fraser Hill tu. Boleh. Okey, Fraser Hill ni terletak antara, dia letak di Banjaran Titi Wangsa. Siapa yang nak cerita sebenarnya? Dah ingat dia. Okey, nak cerita mistik je lah ni je. Ya, okey. Tapi mistik saya pun ada dekat Fraser Hill. Kita sama-sama kongsi. Okey, benarnya saya pun telah benarnya cerita pun saya nak ada kat cerita pasal Fraser Hill, tapi episod yang ke-17 disebabkan lidah tu saya cerita je lah episod yang ke-7, 8 malam ni. Okey, Fraser Hill ni memang Adam kata dia ni adalah berbangsa Scotland. Dia nama James Smith Louis Fraser. Tak tahu lah, gitulah nama dia. Tak ingat lah. Kalau ada yang betulkan dalam ruang komen kat bawah. Okey. Dia ni dari Scotland. Sebelum dia datang ke tanah Melayu, dulu kita bukan tanggih Malaysia, iaitu tanah Melayu pada tahun 1900 lah. 1900 dia belum tu dia datang pergi ke Australia dulu. Okey, ke Australia. Dia ni bekerja atau sedaga bekerja rasa di Australia. Okey, lepas tu atau dia buat bisnes di Australia, dia cari emas. Lupa, dia cari emas di Australia. Dia maknanya hasil dekat Australia tetap memberi impak besar pada dia. Dia berhijrah ke tanah Melayu sampailah dia dapat biji timah. Dia buka sebenarnya cerita di Australia biji emas, tapi dia balik dia pergi ke tanah Melayu ni, datang ke tanah Melayu ni biji timah, tapi tak ada kaitan The Mines tadi kebetulan dia cerita pasal Fraser Hill. Fraser ni dia atasnya untuk pelombongan biji timah juga sebenarnya. Tepat di Raub, Pahang. Jadi di tanah Melayu ni kaya dengan biji timah sebenarnya. Biji timah ni dia buat balik ke Scotland, kaya lah dia. Dia nak jadi bangsawan lah, mana orang yang terkenal lah, maknanya orang kaya. Jadi bila dia ni duduk di tanah Melayu kan, Fraser ni, okey, dia ni ada yang berbangsa British datang ke tanah Melayu. Jadi dia timbullah satu idea untuk jadikan dia sebagai tempat yang sejuk, nak cari tempat yang sejuk sama di England, di negara-negara Scotland sebelah-belah sana. Dia pun bukalah di tanah tinggi Fraser tu dengan suhu negatif 12. Maknanya orang yang datang untuk dulu Fraser Hill ni dia buka untuk VIP saja. VIP saja public. Jadi design yang ada renovation yang ada dekat Fraser Hill ni kan, di Fraser Hill ni sama dengan di England. Orang panggil the Little England of England kan. Di England dia ada reka bentuk dia di Fraser Hill tu sebiji dengan rumah-rumah yang berada di England. Jadi banyak macam orang VIP yang datang ke tanah Melayu ni, dia duduk di Fraser Hill. Dia untuk dapatkan suasana yang macam cuaca yang sama di England, dia buat satu tempat yang dinamakan Fraser Hill ni. Okey. Itulah nak sambung lagi kan, ada tak bercerita pak? Okey, so saya masuk ke kisah yang seram. Okey. Dulu ada nama dia ni Sofia.
Sofia. Okay, Sofia ni dia masuk khusus team building dekat sana. Team building. Dekat salah satu hotel dekat sana. Okey. Sebelum tu saya nak cerita lagi, sambung lagi. Okay. Ke mana Fraser Hill? Ke mana Fraser? Ke mana? Ha, Oh, Fraser tu tiba-tiba dia mati tak nak. mati. Dia tiba-tiba mayat dia tak jumpa macam tu. Sebenarnya Fraser ni dia hilang, tak tahu. Dia hilang. Dia, orang kata dia sesat dalam hutan. Ada orang kata dia kena makan dengan binatang buas. Ada dia kena bunuh. Biasalah orang kaya. Hilang. Sampai hari ni orang tak jumpa. Mana Fraser ni? Mana tinggal je. Macam Jim Thompson. Jim Thompson. Memang orang Inggeris ni, kalau dia ada masalah, dia akan hilang macam tu je. Lepas tu Lepas tu dia join team building. Sofia ni. Salah satu hotel. Okey. Petang tu dia join satu aktiviti ni. Dia kena cari checkpoint dia. Dia kena masuk dalam satu rumah. Okey, rumah di Fraser Hill. So waktu dia berjalan on the way ke rumah tu, dia terdengar ada orang panggil dia. Okey. Dia terdengar ada orang panggil dia, tolong. Okey. Tapi dia buat tak tahu dia terus sambung berjalan. Dia sambung berjalan. Bila dia sampai dekat rumah tu, dia masuk, dia ambil dia punya, orang kata checkpoint ni mesti ada benda kan. Kena ambil. Kena ambil. So bila dia ambil tu, dia pusing belakang, dia nak keluar balik daripada rumah tu. Dia kata ada orang minta tolong aku. Lepas tu dia kata dia tak boleh tolong. Lepas tu waktu suara tu hilang begitu je. So dia pun keluar macam biasa. Lepas tu dan ni kisah yang kedua, FJ Farhan Jamal. Okey, Farhan Jamal. Farhan Jamal dia pernah explore kat situ. Okey. Jalan Naik Fraser tu. Okey, naik ke atas tu. Naik ke atas. Dia jalan-jalan, lepas tu dia berhenti kat tepi. Dia suluh dekat satu bukit dekat Fraser ni. Okey. Dia suluh, lepas tu dia dengar orang panggil hey. Okey. Lepas tu dia kata suara tu macam Pak Gad lah. Tapi dia suluh dekat alur hutan. Okey. Mana ada orang panggil dia? Ada orang panggil, dia suluh. Okey. Dia kat tepi. Okey. Dia suluh? Dia nampak tak? Dia tak nampak. Tak nampak. Dia dengar orang panggil. Dia orang panggil je. Orang panggil. Lepas tu ada orang kata dekat Fraser Hill ni ada sarang Pontianak. Dekat pokok. So itu je lah. Tapi memang Fraser Hill ni memang tempat yang keras lah. Tempat yang keras. Sebab masa dulu tahun 2012 pernah pergi kursus sana. Di hotel saya rahsia. Kalau sebut lagi marah pula manager hotel. Hotel ni tak boleh sebut-sebut dia. Okey. Hotel ni agak terkenal lah di Fraser Hill. Duduk stay situ 3 hari. Di hotel di Fraser Hill ni memang tak ada kipas. Memang tak ada aircon. Ada heater je. Sebabnya biasalah tempat sejuk, mana ada aircon, mana ada kipas. Okey. Jadi bila kipas tak ada, aircon tak ada, kita ni rasa lemas, tahu tak? Tak ada macam udara dari luar. Bila kita buka tingkap, jadi terlalu sejuk. Bila kita tutup rasa lemah pula. Betul tak? Jadi lemah tu. Lepas tu malam tu, satu malam, ni malam yang pertama ni, bila kita baring, saya baring dah duduk satu bilik seorang je. Saya terpandang satu tingkap dia. Tingkap tu, dia bila malam dia macam bila duduk dalam ais. Dalam ais tingkap tu macam hujan kan, dia macam kabus macam tu. Berkabus macam tu. Saya nampak dua tapak tangan macam tu. Dia melekat di cermin di sebelah luar. Tapi tak fikir lagi. Takut cleaner. Tapi dia fikir-fikir cleaner macam mana. Sebelah sana tu balcony tu macam tu, tak ada tempat orang yang nak lalu kat di sebelah tu kan. Yang kedua pula, malam-malam saya keluar, saya ada ternampak
2 malam yang sama. Seorang pakai pakaian lama, macam zaman 1900 lebih dulu. Pakaian dia jubah, pakai hitam, pakai topi kecil, macam orang lama, orang Inggeris. Naik basikal keliling jam. Ada jam tu, tahu kan? Jam keliling tu. Keliling tak berhenti. Tapi bila tanya orang hotel kata sekejap, tak payah tanyalah. Dia tu lah Fraser. Apa tu? Okey, tak apa. Sama ke? Ada orang tak tahulah siapa yang bunyi seram kat luar. Okey. Lepas tu kita ni cerita seram. Lepas tu kadang-kadang kena ngusir juga. Sekarang shoot pukul 12. 12.19. Okey. Aku sadar. 12.32. Cepat sikit. Lepas tu lama tu reception ni semua yang bahagian kaunter tu cakap biasa ada. Itulah orang kata Fraser. Tapi kadang setengah-setengah orang je nampak. Fraser ni walaupun dia dah tak ada, biasalah roh dia orang putih ni tetap ada macam tu. Macam Kelly Kasa ada, dia tinggal mesti ada. Kalau rumah lama, mesti ada. Kalau kita beli rumah Inggeris kan, mesti berhantu. Mesti di Bukit Tungku, Bukit Tungku. Banyak cerita-cerita seram yang boleh tu. Jadi rumah lama ni macam di Fraser Hill, memang kita bukan nak menakutkan orang. Kita hanya bercerita sahaja. Sebenarnya kita pergi pun dah lama. Kita pun dah lama pergi di Fraser Hill dan The Mice Wonderland. Jadi The Mice tu tak adalah misteri sangat. Misteri je bagi saya lah, benda terkejut, benda tasik yang terdalam di dunia. Lepas tu ada cruise, naik, hujan lebat, goyang-goyang macam tu. Masa tu tak tahu lagi terdalam. Kalau tahulah masa tu rasa okeylah dulu untuk episod kali ni. Jumpa lagi ke video akan datang, ke next video. Tak tahu lagi cerita apa, nanti kita sembang lagi ke seram santai. Okey, sebenarnya kita tak ada skrip apa, tak ada rehearsal, spontan je. Tak ada rakaman kali kedua, memang kita on sahaja. Okey, jumpa lagi ke next video. Jangan lupa subscribe, komen, like, support kita punya channel. Sebab channel kita baru lagi. Channel bagi. Okey, selamat maju jaya. Serah Tugu. Bye bye.